آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sentiasa menggerakkan kita dapat sama-sama kita memenuhi masa nikmati nikmat-nikmat yang dicadangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nikmat yang kita rasa adalah ujian yang Allah Ta'ala uji kepada kita sekalian. Bagi siapa-siapa yang bijak dan juga cerdik dalam bakar nikmat yang dibagikan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah, orang yang cerdik itu akan rasa nikmat berterusan, bukan sekadar di dunia ini saja, bahkan di masa ia kembali ke rahmatillah ataupun pada masa dia berada di alam barzakh, dan juga apabila ia berada di alam akhirat pun, dia akan dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang berpanjangan, nikmat yang tidak berputus-putusnya. Itu apa yang dicadangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Sebab itu dalam masa kita berada di atas dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi peringatan kepada kita melalui Rasul dan juga melalui wahyu yang Allah Ta'ala hantar kepada Rasul masing-masing. Terlebih lagi kita alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala hantar kepada kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Rasul yang paling mulia. Di samping itu Allah Subhanahu wa Ta'ala hantar pula wahyu yang terpilih kepada kita. Semoga kita semua boleh pakar faedah-faedah yang dicadangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita melalui Al-Quran ataupun melalui wahyu yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, dan juga mereka itu sabarkan kepada belakang, sabar kepada masa kita di hari ini. Alhamdulillah, kita boleh pakak baca Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cadang untuk kita sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk, sebagai pelita kepada kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masa kita hidup, kita sangat-sangat berhajat kepada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita nak kepada pertolongan daripada Allah Ta'ala, maka tak dapat tidak kita orang Islam ni kena ambil wakira dengan Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala syada untuk kita pakak baca, kita pakak usaha faham, lepas daripada tu kita pakak usaha untuk beramal dengan apa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat suci Al-Quranul Karim. Lepas tu kalau kita semua dan juga dengan secara umumnya manusia dan nak kepada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak dapat tidak dan kena ada hubungan yang rapat dengan Al-Quranul Karim. Lebih khususnya kita orang-orang Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan beri kemenangan kepada kita orang Islam. In tansurullaha yansurkum, jika kamu tolong Allah, nescaya Allah bagi pertolongan kepada kamu. Yang mana pertolongan kita yang Allah Ta'ala nak beri kita buat, bukan kata kita kena duk beri makan, duk beri gapo kepada Allah. Yang Allah nak daripada kita, iaitu sama-sama kita jadi orang yang suka taat dan juga patuh kepada ajaran yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi.
dan kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita semua pakat turut, insya-Allah itu perjanjian yang Allah Taala janji nak beri kemenangan, nak beri kemuliaan, nak beri kehebatan kepada kita tu, kita akan dapat. Tapi ia ada satu kaedah yang ada dalam bahasa Arab, iaitu an-nasru lit-taqwa wa in fata fan-nasru lil-aqwa. Ini adalah satu pepatah dalam bahasa Arab, iaitu kemenangan yang Allah Ta'ala janji hak jelas untuk orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tapi apabila orang Islam itu tidak ada takwa, fan-nasru lil-aqwa, maka kemenangan itu daripada hak Tuhan uri kepada orang Islam, maka Tuhan tukar uri kepada orang yang lebih gagah, orang yang lebih kuat. Walaupun dia bukan orang Islam, apabila orang Islam itu jadi peling, apabila orang Islam itu tidak ada sifat takwa dalam diri, maka kemenangan itu tidak akan dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka pada hari ini kita orang Islam tak dapat tidaklah, dan kita kena pakat tilik, pakat tengok kepada diri kita masing-masing. Tak kira lah, dan kita sebagai kaum lelaki ataupun kaum ibu, kaum wanita, kita sebagai orang tua, ataupun kita sebagai pemuda dan juga pemudi, kalaulah kita nak kemuliaan, nak kemenangan, nak kehebatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak dapat tidak, tu kita kena pakat usaha bawa diri kita klik kepada Islam. Kena jadi orang baik, kena jadi orang juru, yang mana percuma yang kita nak tahu kata kita ni termasuk dalam kalangan orang baik ke, ataupun termasuk dalam kalangan orang yang kurang baik tu, tu kita boleh buat percuma dalam hidup harian kita. Semenjak daripada pagi sampai malam, semenjak daripada malam sampai kepada waktu pagi. Tu kalaulah kita ni, semenjak daripada awal lagi kita boleh turut perintah Allah Ta'ala, kita boleh ikut jejak langkah yang dicontohi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berarti kita termasuk dalam kalangan orang yang orang yang baik, orang yang juru, dan juga orang yang boleh ikut jejak langkah yang telah dicontohi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kalaulah seorang manusia tersemenjak daripada pagi lagi sudah pun mulai tu ada benda-benda pasal maksiat, benda-benda hak pasal deraka kepada Allah, maka hak tu dah kena pakat berdoa lah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ubah keadaan. Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ya Allah, Tuhan yang mengubahkan keadaan, ubahkanlah keadaan kami kepada keadaan yang lebih baik. Alhamdulillah. Dan untuk pagi yang mulia ni, marilah sama-sama kita tengok tafsir kita dalam surah Al-Mu'min ataupun dalam surah Ghafir. Itu yang kita dok baca, yang Allah Subhanahu Wa Taala sengalang tercatat untuk kita sebagai umat yang terakhir, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita pakat mari baca, pakat mari tadabbur ayat-ayat. Itu dengan melalui kita baca, dengan melalui kita tadabbur ayat, insya-Allah kita dah semua akan dapat faham bersama, dan juga sebagai satu tolakan untuk diri kita apabila kita semua pakat faham, sebagai benda yang boleh tolak ataupun sebagai tayar yang mudah untuk kita dan nak sama-sama beramal ataupun berdebat apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam surah Mukmin yang kita baca pada minggu yang telah lepas, salah satu daripada kisah yang Allah Taala sentuh di sini, iaitu berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Wa laqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinat fama ziltum fi syakkin mimma ja'akum bih hatta idza halaka qultum lan yab'atsallahu min ba'dihi rasula
kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab. Itu pada itu ayat yang ke 34 dalam surah Mukmin ataupun surah Ghafir, yang mana minggu kemarin telah pun kita cerita dan juga baca dengan cara panjang lebarnya itu berkenaan dengan kisah yang Allah Ta'ala cerita salah seorang daripada Nabi yang Allah Ta'ala hantar mari untuk nak itu dakwah, untuk nak ajak manusia yang berada dalam kawasan Mesir supaya mereka itu sama-sama beriman dan juga itu menjadi seorang manusia yang suka ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi dalam keadaan itu Allah Subhanahu wa taala sudah bercerita dalam keadaan Nabi Yusuf, Allah Ta'ala pilih menjadi seorang raja di kawasan Mesir pun masih lagi ramai dan hamba Allah yang ada di zaman itu menjadi penentang tak seturut ajaran yang dibawa oleh Nabi Yusuf. Ini adalah menjadi satu sunnatullah, satu peraturan yang Allah Ta'ala buat di atas dunia ini. Itu kata pada setiap orang rasul yang Allah Ta'ala hantar mari itu, ia ada penyokong, ia ada penentang. Orang yang menyokong pada awal nampak susah, kena duk beringat, kena duk lari, tapi akhir Allah Ta'ala bagi kemenangan semenjak di atas dunia ni lagi, apatah lagi hari akhirat nanti. Sebaliknya, peraturan yang Allah Ta'ala buat bagi orang yang menetap ajaran Allah, orang yang pasal itu saya jadi orang berjuruh, nampak sedap, bebas dia hidup, dia nak buat gapo, dia nak buat nyanyi ke orang, dia boleh buat belakang. Tapi semenjak di atas dunia lagi, Allah Subhanahu wa taala telah pun tunjuk, dia kata orang yang lawan ajaran Allah Ta'ala nampak dia hebat, tapi di atas dunia Allah Ta'ala telah pun denda dia. Dengar dengan berbagai-bagai denda di atas dunia, mengikut kisah dan juga cerita yang Allah Ta'ala telah pun cerita, mengikut yang kita baca dalam surah Al-Mu'min, berkenaan dengan kisah Nabi Nuh, berkenaan dengan kisah Nabi Lut, berkenaan dengan kisah Nabi Syuaib dan sebagainya. Semua tu Allah Ta'ala denda dengan turun bala di atas dunia. Apatah lagi apabila mereka itu berada dalam kubur, maka hidup mereka tidak ada tempat untuk nak minta pertolongan. Mereka itu diseksa, dihimpit oleh bumi. Apatah lagi pada hari akhirat esok, dan mereka itu akan disumak masuk dalam api neraka, yang mereka itu dah tidak ada azab di atas dunia nak banding dengan kesusahan dan juga azab seksa yang Allah Ta'ala jadi untuk orang yang pasal tak reti dengar dalam api neraka. Maka kita dalam kisah Nabi Yusuf pada akhir ayat yang Allah Ta'ala cerita, Tuhan cerita kadzalika yuhillullahu man huwa musrifun murtab. Itu Allah Subhanahu wa taala ayat kata, tu demikianlah Allah menyesatkan sesiapa yang melampau-lampau kederhakaannya, lagi yang ragu-ragu kepercayaan terhadap balasan Tuhannya. Tu hujung ayat yang Allah Ta'ala ayat kata, bagi orang yang melampaui dalam deraka kepada Allah, maka Tuhan murka, Tuhan murih, dan juga Tuhan tak akan nyanyi sama sekali kalaulah dia tu kacau untuk nak deraka kepada Allah Ta'ala dalam keadaan Tuhan buka peluang kau masa duduk di atas dunia ni setiap masa, setiap detik, supaya mereka itu kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita ni homo sikap yang Tuhan bagi kepada kita, kalau nak banding dengan umat-umat lain,
Tapi dalam keadaan tu Tuhan bubuh fisik banyak pada kita. Dalam tujuan nak kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak mungkin boleh bakat masuk dalam syurga Tuhan belaka. Maka di akhir ayat ni Allah Taala ayat kata pasal itulah Allah Taala menyesatkan mereka. Tu bukan kata duk dia tu Tuhan menyesatkan manusia. Tuhan ni jadi orang hidayah, dapat hidayah. Hak ni Tuhan menyesat dak, ia ada hak dia. Orang yang akan dapat hidayah daripada Allah, ia kena ada kakah untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang hak pasal Tuhan menyesat terus jadi nampak jalan hak benar pun suka juga. Ia ada kakah-kakah ia yang wak wujud Allah Taala. Harap dia jadi deraka, harap dia jadi jauh daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dan insya-Allah tu kita akan baca. Tu sebentar lagi tu di antara benda-benda yang wak wujud Allah Taala tu murih kepada mereka. Jadi di sini dia kata kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab. Bagaimana PA perangai orang musrif dan juga PA perangai orang murtab yang Allah Ta'ala sebut pada ayat yang kita baca tadi. Jadi ayat di bawah tu hasyata allazina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan 'indallah wa indal ladzina amanu kadzalika yatba'ullahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Ini sebagai huraian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tersangkut paut dengan man huwa musrifun murtab. Orang yang Tuhan sebut kata tu melampaui dalam kederakaan dia dan juga yang ragu-ragu kepercayaan terhadap balasan hak Tuhan cadang untuk manusia di alam akhirat nanti. Jadi di ayat di bawah tu dia kata di antara PA perangai mereka alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum, yaitu orang-orang yang membantah mengenai maksud ayat-ayat Allah dengan tidak ada sebarang bukti yang sampai kepada mereka dari pihak yang diakui sebenarnya. Bantahan yang demikian itu besar kebencian dan kemurkaan di sisi hukum Allah dan di sisi bawaan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah meterikan hati tiap-tiap orang yang sombong takabur lagi bermahrajalela pencerobohannya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala dah cerita dalam tu ayat yang ke 35. Tu kata masuk dalam arti musrifun, masuk dalam arti murtad, iaitu orang-orang yang membantah, orang-orang yang pasal tekan, orang-orang yang pasal berlawan mengenai maksud Allah dengan tidak ada sebarang bukti. Jadi dia menetai dia lawan tu tak ada lah, jangan sikit hapuk sebelah lek dia tu. Dan benda hak jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan royak sekian-sekian. Tapi dengan sebab ia terus turuk, maka ia kacau wa ari alasan, yang mana alasan yang ada pada diri dia tu orang panggil tak boleh nak buat hujah walaupun sikit. Supaya kita tengok dah di zaman tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal dia kacau lawan Nabi kita dan juga kacau sekat orang lain wa ari alasan-alasan yang mana alasan tu tak ada bukti yang nyata royak kata perkataan ataupun alasan yang dia wa ari tu boleh terima. Tu misal kita kata dia tuduh dia kata Nabi kita adalah orang gila misalnya kata. Tuhan ni Tuhan cerita berkenaan dengan ayat-ayat Allah. Tu ayat-ayat Allah Ta'ala Tuhan wa'ari jadi dia lawan. Sebagai contoh, dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tuduh kata gila. Sedangkan di diri Nabi Muhammad tu mana dalih, mana laksan kata Nabi tu gila.
Nah, orang gila ni dia boleh jadi PA perangai hidup harian dia dah. Kecek kalau molek pun serta ya, boleh 2-3 minit lepas daripada tu kita boleh buat selalu lah PCM kata demo ni tak betul lah. Ya, tapi dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan benda yang Nabi royak, benda yang Nabi kecek kepada orang kafir di zaman tu tak ada paling tak. Tak ada kata orang tanya kok lain, jawab kok lain tak. Hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak adalah kebenaran berlaku. Dan hatta selera dia tu adalah menjadi kebenaran. Yang dia kecek daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecek mereka, benda itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita. Hal ini sebagai satu keyakinan lah kepada kita dan jadi kita jelas, jadi cerak dan kata hok kita duk pegang, hok kita duk baca dalam Quran, hok kita duk turut. Itu apa yang dicontohi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benda yang boleh bawa diri kita pergi kepada keredaan Allah. Benda yang boleh bawa diri kita jadi kita semua pakat boleh masuk dalam kesian belah Tuhan, rahmat Allah Ta'ala. Dan juga benda yang boleh bawa diri kita selamat daripada api neraka. Ya Allah Ta'ala duk suruh kita. Dan dalam masa kita duduk di atas dunia ni, kita semua kena pakat cari jalan. Pakat wak pagar, pakat wak penepih. Jadi kita semua tu selamat daripada api neraka. Ni kerja kita hak besar. Adapun kerja hak cari makan, kerja apa semua tu adalah sampingnya saja. Kerja hak besar iaitu kita di atas dunia ni sebanyak mungkin kita binakan benteng ataupun binakan penepih pagar diri kita daripada api neraka. Yang mana tidak ada dah benda benteng ataupun pagar yang boleh menyelamatkan diri kita daripada api neraka, mereka amalan-amalan yang disukai oleh Allah Ta'ala. Lepas tu nak tahu mana? Iaitu amalan-amalan yang dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih lagi kita anak-anak muda di hari ni. Kalau kita nak tengok keadaan orang muda, budak-budak baru di hari ni, tak kira lah lelaki dan juga wanita, cuba kita tanya. Amalan yang kita duk buat, perbuatan yang kita duk laku dalam amalan harian kita tu boleh menyelamatkan kita daripada api neraka ke tak? Kita tubik daripada rumah kita dalam keadaan pakaian kita tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Kita tubik daripada rumah kita dalam keadaan kita berkawan, bersaing dengan orang-orang yang selalu deraka dan juga langgar perintah Allah Ta'ala. Amalan pasal itu tu boleh bawa tak diri kita pergi kepada syurga Allah Ta'ala. Dan hal ni kita semua pakat boleh jawab belaka. Hanya jawab apa yang kita jawab tu kita nak turut ke tak. Dan memang kita jawab kata perbuatan pasal itu tidak dapat boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Lepas tu tu kita kena usaha ubah lah. Dan cara hidup kita tu. Dan jadi cara hidup kita adalah cara hidup yang Allah Subhanahu wa taala kenal. Baik, jadi di sini kata orang-orang yang membantah dan mengenai maksud ayat-ayat Allah dengan tidak ada sebarang bukti yang sampai kepada mereka. Mengikut apa yang ada dalam kitab Ibnu Katsir, tu yang tu ya cerita di sini, allazina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultan atahum. Tu dah. Apa maksud? Mengikut dalam kitab Ibnu Katsir ia kata ay alladzina yadfa'una al-haqqa bil batil. Wa yujadiluna bil hujaj bighairi dalilin wa hujjatin ma'ahum min Allah ta'ala. Fa inna Allah subhanahu fa inna Allah azza wa jal yamkutu ala dhalika ashadd al-mat. Tu orang hok pasal nak berlawan. Tu duk menetai.
Tu kebenaran dengan kebatilan. Tu dengan yang menetap benar hak jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jelas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil batil. Tu dengan benar hak pasal pelesu. Kacau wa ari laktan, kacau wa ari dalil-dalil. Kan apa? Kan tu situ benar hak benar. Nah, lepas tu wa yujadiluna bil hujaji bi ghairi dalilin wa hujjatin. Dan juga mereka itu kacau bertekan, kacau duk berhujah yang mana hujah mereka itu tidak ada dalil yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sedikit. Itulah kita orang Islam ni, dan kita sebagai salah satu daripada hamba Allah Ta'ala ni, dalam kita kecek kita dah kena tu ambil dah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kena terima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pasal kecek lebih khususnya dalam masalah agama, pasal kecek nak sedak mulut tu bahaya. Tapi tu kita orang Islam ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala galak supaya kita belajar. Tu siapa Tuhan sanggup untuk nak wirangwan kepada kita orang yang pasal bersungguh dalam mengaji, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjuk di atas dunia ni lagi dah. Semenjak daripada orang tu sungguh dalam pengajian dia, di atas dunia ni boleh tengok dah. Tu dah. Habis tu kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu suruh kita apa semua tu, dan kita kena yakin kata semua tu adalah faedah untuk kita. Bukan kata faedah tu nanti kita nak terima hari akhirat tak. Dan di atas dunia ni lagi dah Tuhan telah pun sedia faedah untuk kita apabila kita benar-benar dan ikut apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih khususnya dalam masalah pengajian, cuba kita perhati. Dan orang sungguh dalam mengaji ni, di atas dunia lagi kita nampak senang, nampak tenang. Dengan sebab kesungguhan yang ada pada diri dia. Dan ngaji, kadang ngaji hak dunia pun kita tengok nampak banyak dah. Ataupun peluang untuk dia nak pilih kerja-kerja hak pasal buat jadi senang tu lebih luas daripada orang hak pasal malah dah. Orang hak pasal tak ada karik, tak ada gaduh. Tu apatah lagi kalaulah pengajian tu mengaji agama, tu yang boleh pimpin kita, boleh jadi pelita kepada kita dunia dan akhirat. Tu hak tu, kalau lebih jelas lagi lah. Tu hanya kita di hari ni, kita nak buat pasal mana hak kita duk ngaji ilmu agama, tak kira lah melalui tafsir, melalui hadis, melalui ilmu fiqh dan juga ilmu-ilmu hak lain, nak jadi hidup dalam alam kenyataan kita. Tu kita duk mengaji kata halal haram nak jadi topik. Dan lebih khususnya di diri kita, masalah PA perangai. Tu ya Allah Ta'ala suruh kita jadi orang Islam yang sempurna. Di sudut kecek kita, di sudut pergaulan kita, di sudut PA perangai hak lain tu, kalaulah kita boleh buat topik jadi alam kenyataan, hak tu buat jadi tu kita sendiri pun tenang. Dan juga orang keliling kelala kita pun berasa jelas kata Islam yang Allah Ta'ala hantar mari, lebih khususnya melalui tu diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah satu agama nak pimpin manusia jak dunia lagi. Tu jadi tenang, jadi sedap dengan sebab beragama. Tapi dalam keadaan itu kita kena faham. Tu kita sendiri kadang-kadang nampak kata comel benda hak kita ngaji, tapi ia ada benda yang Tuhan buh dalam diri kita. Syahwah. Tuhan kelilingkan kita dengan iblis, dengan syaitan. Maka kita kena pakai usaha lah. Tu nak buat pasal mana jadi kita boleh menguasai diri kita. Kita boleh jaga diri kita daripada tu iblis, daripada syaitan yang selalu nak tipu kita, jadi kita ni orang yang deraka kepada Allah Ta'ala. Dan kadang-kadang kita duk baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, tapi kita baca saja. Tu kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim,
tapi diri kita tak ada usaha untuk jaga diri kita daripada tipu daya iblis, maka kita tidak berjaya. Kita tidak berjaya untuk nak jaga, nak kawal diri kita daripada perakak yang ditahan oleh iblis. Sebab itu apabila kita baca tu, kita yakin, kita ingat kata learning kita dok minta Tuhan jagakan diri kita daripada tipu daya yang diadakan oleh iblis. Tu baru kita berasa nak jauh. Dan tidak baca saja a'udzubillahi minasyaitanirrajim, tapi Tuhan dok buat benda-benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi tu dalam kitab Ibnu Katsir dia kata gitulah. Tu alladzina yadfa'una al-haq bil batil wa yujadiluna bil hujaji bighairi dalilin wa hujjah ma'ahum min Allah taala. Tu apabila manusia jadi pasal tu, maka Tuhan wayak dalam belakang tu kabura maqtan indallah. Orang hok pasal cacat mumbu tak tahu gapo, tak ada dalil sikit habuk, maka orang pasal ni adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu bantahan yang demikian besar kebencian dan kemurkaannya di sisi hukum Allah. Ni Tuhan doyak. Royak siapa ni? Royak kepada kita lah. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kok kita berdoa, Rabbighfirli warhamni. Dan ya Allah, kamu ampunkanlah dosa hamba dan kesiabelah hamba. Tu kita minta Tuhan kesiabelah kepada kita. Jadi apabila kita nak jadi Allah Taala kesiabelah kepada kita, kena jauh daripada perangai yang kita baca tadi. Tu kecek tak tahu gapo, lebih khususnya dalam masalah agama. Tak ada dalil sekabuk, tapi oleh kerana tak seturuk, nyawa hari juga dalil-dalil yang orang syirik dengar berasa malu kepada orang yang bukan Islam lebih khususnya. Orang bukan Islam tu, ya jak dulu lagi dah. Tu dia tak dengar. Yang kita bimbangnya kita orang Melayu ni. Benda-benda yang jelas daripada Allah Subhanahu wa taala, jelas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan sebab amalan harian dia ada buat tu, ya tak setinggal, ya tak sejauh, sedangkan benda yang dia buat tu adalah benda yang dimurkai Allah taala. Tu dia kacau hari dalil, kacau hari kata-kata, pasal nak nusuk. Tu nak nusuk diri dia, tu daripada tu benda-benda yang dia buat. Tu semua yang kita tengok dah misal di hari ni. Tu bersakut paut, tu dengan tu rokok misal kita kata. Tu rokok yang mana kita tengok bukan kadar doktor hak Islam saja dah, bahkan tu doktor-doktor yang bukan Islam buat kajian dah, siasat dah kata benda tu adalah benda yang mendatangkan kemudaratan kepada manusia. Yang mana kemudaratan tu orang panggil kadang-kala nyomari selalu, dan kadang-kala berpanjangnya dengan sebab ia duk isak benda-benda yang bertagah tu, buat jadi timbul penyakit dalam diri dia. Tu ada setengah-setengah orang hok pasal duk kacau. Tu duk buat hari alasan, berbagai-bagai alasan untuk nak tutup diri dia, kata tak apa. Dan dengan panggil berbagai-bagai alasan, sedangkan alasan itu adalah alasan yang kita tak boleh nak terima. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bercerita dalam hadis, hak pasal hadis umumnya, la darara wa la dirara. Tu janganlah kamu tu buat benda yang mudarat untuk diri kamu, dan juga jangan buat jadi mudarat untuk orang lain. Lepas tu jelas benda yang tu yang orang panggil doktor pakak buat kajian, kata benda tu adalah bagi mudarat kepada Tuhan dia, dan juga bagi mudarat kepada orang-orang yang berada di keliling kala dia. Tapi itu adalah salah satu daripada perakak yang ditahan oleh orang-orang yang bukan Islam, yang diketuai oleh orang Yahudi dalam usaha nak jadi dan manusia tu pakak duk galik dengan benda-benda pasal tu. Ya, salah satu daripada perancangan jahat kalau kita baca, iaitu ia pakai kalimah is dan smoke, iaitu isak.
Tu isak rokok, isak ganja, isak apa benda-benda hak pasal buat jadi tu tagah kepada diri. Tu kita orang Islam kena khabar kata ni adalah salah satu daripada perangkat yang ditahan oleh setuju Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nak jadi kita galik, nak jadi kita terlupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi perbuatan pasal ni adalah perbuatan hak Tuhan murah. Duduk kaca cari alasan untuk nak menusuk diri. Wa indal ladzina amanu, dan di sisi bawaan orang-orang yang beriman. Tu orang beriman pun tak kena jugalah. Hak pasal kecek tak ada dalil, tak ada laksan ke apa semua, tapi dalam keadaan itu dah kita kena ingat. Kita dah salah seorang daripada hamba Allah Taala yang Tuhan dah suruh kita ni ajak orang supaya faham ajaran Allah Taala. Maka dalam kita nak ajak orang dan nak jadi faham tu, dia kena sabar. Kena sabar. Jangan kata apa kita rayak benda hak baik pas demo tak saya turut kita murih ke dia. Tu kita kena sabar dululah. Kerana apa? Kerana kita ni kalau nak banding dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nak banding dengan orang-orang dulu tu, perangai kita, tikah laku kita memang beza jauh. Nabi dalam keadaan bersih dia, dalam keadaan comel dia, tikah laku dia, apa semua tu ada lagi orang yang menetai dia. Tapi Masya Allah, dengan sebab adanya sifat kesabaran yang ada pada Nabi, maka Nabi boleh menghadapi ujian dia dan ujian orang-orang menetai dia dengan baik. Tu kita pun sepalah. Kena didik, kena ajar diri kita dalam kita nak bawa agama ni, jangan kita gaduh murah. Tu ada sebuah kitab dalam bahasa Arab iaitu nahnu qudah, nahnu du'atun la qudah. Kita ni adalah pendakwah, bukan tok qadhi. Tu kalau tok qadhi, dia jatuh hukum mereka apa, kalau orang tak turut mengikut hukum dia, dia ada tu dia ada amanat. Gisang orang supaya igak, supaya denda orang-orang yang tak ikut hukum yang dijatuh, yang diadakan oleh tok qadhi. Adapun kita ni sebagai pendakwah, sebagai orang ajak benda-benda kebaikan. Tu apabila orang turut kita, alhamdulillah. Dan sebaliknya kalau orang menetai kita, maka alhamdulillah juga kita boleh sabarkan benda-benda yang benar. Lepas tu dia tak saya terima tu di antara dia dengan Allah Taala. Tu dah kita boleh dek situ, dia tak gaduh mari kemarahan. Kita bersabar. Dan kewajipan kita. Lepas tu dalam masalah sabar ni bukan arti kata dengan orang lain suku sakat tak. Dan kita sabar mula orang hodok tepi kita lah. Tu isteri kita nampak kata nak jauh daripada ajaran Allah Ta'ala, kita bersabar ke dia nasihat. Nasihat kepada dia sekali, dua, tiga. Tu kena sabar. Tu di samping tu kita jangan terlupa, kita berdoa minta oleh Allah Ta'ala pelembutkan hati-hati orang yang kita nasihat. Tu anak-anak kita, tu lebih-lebih lagi di masa sekarang, dah banyak penyakit dalam masyarakat yang mari duduk kena anak-anak kita yang tidak ada dah vaksin. Tu mari hidup dah jaga diri dia, mari hidup penepih diri dia daripada penyakit-penyakit yang ada dalam masyarakat. Tu kita kena sabar. Tapi tu dalam keadaan nak jadi anak kita tu jauh ataupun dapat jaga daripada Allah Ta'ala daripada penyakit-penyakit dalam masyarakat tu, kita kena turut Islam sejak awal lagi. Sejak daripada anak kita tu duduk dalam perut isteri kita, sejak daripada anak kita keluar daripada perut isteri kita, sejak daripada kecil lagi tu kita kena buat apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kita duduk dalam perut lagi, kita selalu baca Quran, tu selalu buat benda-benda yang baik. Tu dia keluar mari, kita letakkan nama-nama anak kita jadi anak nama-nama yang baik. Tu nama-nama yang comel, yang besar, mari kita ajar agama dia, ajar Quran, ajar apa, insya-Allah melalui bentukkan ataupun cara yang kanton yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni
boleh jaga, boleh kawal anak kita daripada penyakit-penyakit yang ada dalam masyarakat. Lepas tu, kalaulah kita ni tak ada dah, tu kita usaha lagi lah. Hok besar dah, hok jadi peling, kita usaha cari jalan. Lepas tu kita jangan lupa berdoa, minta Allah Ta'ala, tu palingkan dia, dan minta Allah Ta'ala bagi kesedaran kepada dia, minta Allah Ta'ala dia tu nampak tu akan kebenaran, kata nak hidup di atas dunia ni, nak hidup setayah tepat nak pergi, iaitu alam akhirat nanti. Lepas tu di alam akhirat esok, kalulah tak ada bawa bekalan sikit habuk, duk jadi lobe, duk jadi deraka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka orang tu tidak ada jaminan untuk nak masuk dalam syurga Tuhan. Orang yang boleh masuk dalam syurga Tuhan, Tuhan buat keadaan siap dah. Dan fa'amma man saqulat mawazinuh bahwa fi 'aisyatir radiyah. Nah, kita kena pakai kaedah ni molek. Royak kepada isteri kita, royak kepada anak kita, royak kepada masyarakat kita, royak kepada orang-orang yang berada keliling lalu kita. Tuhan buat siap dah kaedah. Yang mana kaedah ni hak syaitan tu pusing jadi kita faham kat lain. Jadi Tuhan royak dah, fa'amma man saqulat mawazinuh bahwa fi 'aisyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Tu siapa-siapa yang tu bawa bersama dengan diri dia, fa amma man saqulat mawazinuh, maka ada pun orang yang berat timbangnya pahala dia, kebaikan dia, fa huwa fi 'isyatir radiyah. Pada hari akhirat esok, dia bawa amalan yang banyak, ada harga di sisi Allah, maka dia akan hidup dalam keadaan senang dalam syurga. Ini kaedah tu hewan si ada. Ada pun sebaliknya, siapa-siapa yang amalan sikit, kejahatan banyak, deraka kepada Allah Ta'ala, hidup di atas dunia tak karik dengan semaya, tak karik dengan mengaji, tak karik dengan dua ibu apa, duk jadi siapa kepada masyarakat, jadi susah dengan sahabat ada dia, maka orang ni Tuhan kata fa ummuhu hawiyah, maka tempat kediaman dia adalah neraka hawiyah. Ni Allah Ta'ala bukan royak kepada orang tua saja, bukan royak kepada orang jatuh saja, Tuhan royak kepada semua manusia. Siapa-siapa yang nak kepada orang panggil kebahagiaan dunia dan akhirat, kena cetak bekalan sebanyak mungkin. Lepas tu siapa-siapa hak pasang dan nak kepada syurga tapi cita-cita saja, dan nak boleh masuk syurga, Tuhan tak ada buat amalan-amalan, tak ada tunai kewajipan yang dibebankan oleh Allah Ta'ala, maka hak ni tak sahaklah kata nak boleh masuk syurga selalu. Tu orang kafir tu jelas masuk dalam neraka. Ada pun orang Islam, dia tak ada bawa amalan kebajikan yang banyak, duk bawa hak pasal lebih, hak pasal neraka, maka dia akan disemak masuk dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tu jadi orang Islam pun muih juga. Tu PA perangai pasal ni. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah menterikan hati-hati tiap-tiap orang yang sombong, takabur, lagi bermahraja lala pencerobohannya. Tu akhir ni yang kita takut. Tu dengan sahabat amalan harian dia tu jadi diraka kepada Allah. Nasu akhir yatba'ullah, Allah Ta'ala teri hati dia. Tu dia teri hati dia, dia tak nampak kebaikan. Dan royaklah 10 baku pun, royaklah alasan, berbagai-bagai alasan pun, dia dengar saja tapi dia tak turut. Hak ni kita takut. Sedangkan dalam surah Al-Baqarah, Tuhan royak kata Tuhan nak teri hati tu orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Dalam surah Baqarah Allah Subhanahu wa taala royak kata Tuhan nak teri orang kafir. Dan dengan sahabat apa? Dengan sahabat ia tak padu. Dan Nabi royak berbagai-bagai panggil alasan, berbagai-bagai dalih,
Ya tak sedengar, wak-wak tak reti. Tu orang kafir di zaman Nabi dan juga orang kafir di zaman kebelakangnya. Orang pasal turuk buta tuli dengan tok nenek dia juga. Dan mereka itu Allah Ta'ala teri mata hati, tak nampak dah kebaikan. Orang-orang Islam sendiri pun orang pasal deraka kepada Tuhan, tak turut ajaran Allah Ta'ala. Yang kita takutnya, takut Tuhan teri mata hati. Tu dah teri mata hati ke Allahu Akbar. Bukan syurga lah tempat dia. Tempat dia adalah neraka. Lepas tu orang yang Allah Ta'ala teri tu, pasal mana dia? Yatba'allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Tu orang yang pasal perangai sombong, takabur. Manusia tak kira orang Islam dan juga orang mana-mana pun dia ada perasaan sifat sombong takabur dalam diri. Tuhan wayak dalam Quran ni dan Tuhan wayak dalam surah Mukmin ni, Tuhan nak teri mata hati dia. Allah Subhanahu Wa Taala nak teri. Sebagaimana di sini kata wa kadzalika yatba'allahu ala kulli qalbin mutakabbir ay ala tiba'il haq. Jadi tak ada berasa nak turut benda kebenaran. Tu dah. Kita mai tilik lah dah kepada diri kita. Apabila orang royak kebenaran, perasaan nak kau tak say. Kalaulah ada perasaan nak tapi tak jadi nak buat tu, rasa tak apa lagi. Nya tak jadi nak buat. Tapi apabila orang royak benda kebenaran tapi tak ada berasa nak buat sikit habuk. Ini bahaya. Tu mereka itu tidak, tu tak say. Tu takut masuk dalam kalangan orang yang Allah Ta'ala teri. Na'udzubillah min dzalik. Dan juga kita telah pun baca salah satu daripada perangai yang ada pada iblis, iaitu sombong, at-takabbur. Tuhan sebut dalam Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Salah satu daripada perangai yang ada pada iblis iaitu sombong. Maka kita janganlah dah jadi manusia yang sombong. Terlebih lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan dah suruh tu semaya, tak gaduh dengan semaya. Tuhan suruh tutup aurat. Hok pasal Tuhan nak kita pandai-pandai pasal kita. Tuhan ini dah kita sangat bimbang benarlah kepada anak-anak wanita kita hok baru ni. Tutup aurat, kelubung, pakai nampak banyak dah. Tapi pakaian tu yang kita takut adalah pakaian yang tidak diakui oleh Allah Ta'ala. Hok tu tak ada iktiraf. Tu pakai kain kelubung, hok pasang menarikkan mata dan juga menarikkan orang-orang lelaki untuk tengok. Pakai pakaian yang wak jadi orang jatuh berasa nak tengok. Tu wak jadi menimbulkan syahwat. Tu semua tu kita kena pakai jaga. Tu masuk dalam arti orang hak lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Tuhan suruh macam mana kita sebagai hamba, kita kena dah ingat kata kita ni adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikut ia suruh. Dan yang mana hak ia suruh tu, masya-Allah, dah Tuhan ni semua hak ia suruh boleh kita belaka. Dunia dan akhirat. Bukan kata dengan sahabat kita pakai semaya belakang boleh akak tamnai Tuhan jadi qalbi tinggi tak ali. Kita pakai semaya belakang boleh kita belakang. Dan juga boleh kita tu bukan kata kena nanti akhirat tak. Di atas dunia ni lagi dah. Di antaranya waktu hawi ketenangan. Dan ketenangan jiwa ni nak beli dengan duit tak leh. Dan orang duit berjuta-juta tapi tidur tak jenerah. Ya belana di atas dunia. Ia tak ada ketenangan jiwa. Lebih-lebih lagi orang kafir dalam masalah hubungan dia, ia tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Dan kita dengan kita orang Islam ni, kita ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajar kepada kita, kita ada satu sifat
dan dalam diri kita, iaitu kita harap Tuhan. Dalam istilah yang kita duk ngaji iaitu tawakal. Tu kita serah kepada Allah Ta'ala. Apa nak jadi, kita serah kepada Tuhan. Dan kita serah kepada Tuhan, ketenangan jiwa yang mari selalu. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ajar kepada kita, dan setiap kali kita nak tubik daripada rumah kita, tu suruh doa minta kepada Allah Ta'ala. Ya bismillahirrahmanirrahim, ala Allah. Tu serah Tuhan. Kalau kita tak serah Tuhan pada, ya duk bimbang sama kita tempat kerja, tadi lama orang curi main naik, lama orang curi main kobat rumah kita. Kalau kita duk nak nari pasal itu, jadi kriat kita. Tapi Masya Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita, dan setiap kali kita nak tubik daripada rumah kita, kita serah pada Tuhan. Nak jadi kena, walaupun kadang-kadang kita dah koci siap dah, kemah molek dah, dan Tuhan nak jadi kena-kena, maka waktu tu berada di bawah pentadbiran Tuhan. Hanya kewajipan kita jadi kita buat, jadi cukup. Itu syarat-syarat yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Dan nak jadi rumah kita selamat, dan nak jadi rumah kita tu orang-orang yang pasang perangai jahat, tu tak ada berasa nak masuk ke apa semua, kita melalui kita koci. Dan bukan kata kita tinggal rumah, lepas tu pintu duk buka, dan buat jadi orang lalu-lalu, buat berasa nak masuk, dalam keadaan kita tak ada rumah. Tu buat jadi, orang panggil orang berasa nak masuk. Tapi dengan melalui kita koci, pas dia mau nak masuk juga, hak tu tak ada Allah. Dan kita serah kepada Allah Ta'ala, dan juga kita yakin kata, dan berlaku tu, ia ada hikmat sebaliknya. Tu nak cek kesabaran kita, nak tengok, tu orang panggil kemampuan kita dalam kita jaga syahwat, dalam kita jaga nafsu kita, apa semua dan sebagainya. Tu dah berbagai-bagai perkara hikmat dan sebaliknya. Kalau kita perhati, benda yang Allah Ta'ala uji kepada kita dengan teruk-teruk tu, balik ia mari kelebihan lebih daripada hak Tuhan uji lagi. Tu cuba kita perhati. Tuhan uji dengan kesusahan, dengan sahabat kita sabar, lepas daripada tu Tuhan akan beri kepada kita hak lebih daripada hak Tuhan ambil lagi. Tapi syarat kena sabar. Syarat kena sabar, sebagaimana yang kita baca tu kisah-kisah Nabi-Nabi dan juga orang-orang dulu. Tu ya Allah Ta'ala beri tu pertolongan, berbagai-bagai pertolongan dalam keadaan orang panggil kita mikir dengan otak tu tak sabar. Tapi Tuhan beri. Tu bos untuk pagar tu dengan sebab kesabaran yang ada pada diri kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri pertolongan kepada kita. Tapi syaratlah, tu syarat kita semua ni, tu kena pakat sabar, kena pakat tu panggil jaga diri kita, jangan tu buat tubik, tu pertikam ataupun tu perkara-perkara yang buat jadi batal sabar kita. Tu dia tak ada sabar kok, tu pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tak akan tu mari kepada kita. Itu satu ayat tu yang kita baca, tu yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita kata kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Tu Tuhan sebut lagi, dan salah satu daripada sifat yang ada pada orang hak Tuhan nak teri mata hati iaitu jabbar. Tu mengikut dalam kitab Ibnu Katsir dia kata di antara tanda kata orang tu nak masuk dalam arti jabbar, masuk dalam arti orang yang bermahrajalela pencerobohannya, iaitu yang kata sini al-qatlu bi ghairi haqqin. Tu bunuh manusia dengan tanpa ada kebenaran. Tu bunuh orang bukan dengan sebab ada dalam syarak dak. Tu bunuh semata-mata nak bunuh, bunuh dengan sebab turut hawa nafsu dan sebagainya. Itulah sebagai satu ayat nanti yang kita baca pada pagi yang mulia ni. Tu kita berdoa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu tunjuk, selalu pimpin kepada kita semua, dan juga selalu jaga kita, isteri kita, anak cucu kita, masyarakat kita, dan juga kita selalu berdoa dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita masuk dalam khairu ummah, tu sebaik-baik ummah, dan yang Allah Taala nak tu balasan yang sangat besar pada hari akhirat esok, iaitu syurga
yang kita doa semua nak jadi, dan kita di atas dunia bahagia, masuk dalam kubur pun dapat jaga daripada Allah Ta'ala, dan juga pada hari akhirat juga dan kita akan dapat jaga daripada Allah Ta'ala. Bawa kita boleh masuk dalam syurga, boleh menikmati nikmat yang bersangat banyak yang Allah Ta'ala cadar untuk orang berjuruh, dan cadar untuk orang yang suka patuh dan juga taat kepada ajaran yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas dunia ini. Maka dan untuk pusingan pertama kata tu dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.